Ya Karim. Sahabat. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الكرام شؤون الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الله. حسبنا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina wa haula wala qala ma'arif qala sallallahu sirrah. Dan sabdanya situ. Dan sabdanya sallallahu alaihi wasallam. Itulah adalah hadis yang lepas. Apa hadis itu? Innamal a'malu binniyat likulli imri'in ma nawa. Wa man kana hijratu ila Allah wa rasul fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Dan sabda Sallam adalah pindahnya masalah hijrah tu kepada yang berpindah ia kepadanya. Mana berpindah tu kepada Allah SWT maksudnya, yakni kekal serta segala akuan dan berpindah daripadanya itu ialah yang ditegar daripadanya. Maka adalah pindahnya itu kepada yang berpindah ia seorang tu kepadanya, iaitu maksudnya kekal serta segala akuan, segala makhluk, dan berpindah dalamnya itu iaitu yang ditegah daripadanya. Apa ditegah dulu? Apa ditegah tuan dulu? La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir raha. Itu tajuk ni, tajuk atas ingat ni, kita dalam perbincangan tajuk tu lagi. La tarhal min kaunin ila kaunin. Kamu jangan berpindah kalbi kamu daripada makhluk kepada itu maksudnya. Ya, maka kalau kamu berpindah hati kamu makhluk pada makhluk, maka fatakuna kahimarir raha, kamu macam himar yang mengisar gandum maksudnya. Yasiru al makanu allazi irtahala ilai huwa allazi irtahala anhu. Ya, dia berpindah irtahala ilaihi kepadanya, yang mana tempat dia tuju tu ialah tempat dia mula. Mana pimai-pimai tang tu maksudnya. Ya, himar kan misal gandum. Kita dulu ada kisar padi kan. Dan kalau bisa tempat tu dia mula, dia pusing tempat tu hujung balik betul-betul. Jadi pada makhluk kepada makhluk, dia buat ibadat kena nak syurga. Syurga makhluk syurga makhluk ke Tuhan? Kalau buat makhluk kepada syurga, buat ibadat kena takut neraka, bermakna dia macam himar ni. Maknanya dia menuju pada makhluk. Bahkan kita nak berpindah ilal muqawwin, walakinil har minal aqwan ilal muqawwin. Kamu berpindah daripada makhluk kepada Tuhan. Muqawwin makna Tuhan yang mentadbir, menjaga sekian alam tu. Mana dalil wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan kamu kemuncak. Penyudah kasat tujuan kita hidup ialah Allah, itu maksudnya. Kalau lain daripada dia sesat babak sebenarnya. Habis itu dalam hadis banyak tu ibadat dapat syurga apa itu, guna faham tu takrib.
bab mana menggemarkan kita beribadat. Jadi kena faham bahawasanya bila amalan itu dijanjikan dengan syurga, dijanjikan dengan balasan hebat, apa makna? Makna dia amalan itu sangat diredai oleh Allah. Dia reda sebab dia bagi, maka cari reda dia. Faham tu? Ya, man wajadallah wajada kulla syai' wa man faqadallah faqada kulla syai'. Siapa dapat Allah, dia dapat segala-galanya. Ya, dapat apa? Dapat reda dia. Siapa luput Allah, luput segala-gala. Ya, mana dalil tu? Quran tekan waridwanum minallahi akbar. Tu ayat Quran. Dan reda dari Tuhan itu paling besar, tak ada lagi satu paling besar. Itu maksud. Cari reda dia. Dan reda di dalam mana? 3 dalam 3. Ini bukan 1 dalam 3. 3 dalam 1. 3 dalam 3. Ditutup, disembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Pertama apa? Diselitkan reda dalam taat. Kita membina taat zahir batin, ada dalam tu reda Tuhan. Diselitkan murka dalam maksiat, tebar maksiat mungkar, dalam tu ada murka, laknat Tuhan ada dalam tu. Dan diselitkan wilayah makam kewalian fil qalbil arif, dalam hati arif billah. Dalam hati arif billah tu ada makrifat dengan Tuhan, wilayah dia. Ada 3 dalam 3. Habis. Jadi dalam hadis ini diambil daripada hadis sahih Nabi SAW, iaitu apa? Jangan berpindah daripada yang lain. Hadis ni kata Imam Syafi'i 1/3 daripada Islam adalah hadis. Ya, innamal a'malu binniyah. Sungguh amal tu dengan kasat niat. Niat daripada amrun qalbiyun. Urusan qalbi, ilmu qalbi ni besar kan. Ya. Innamal a'malu binniyah. Likulli imri'in ma nawah. Tiap-tiap seorang ikut niat dia. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul. Siapa yang berhijrah kena Allah dan Rasul, maka hijratuhu ila Allah dan Rasul. Mana hijrah dia makbulah, diterima. Man kanat hijratuhu di dunia, kalau dihijrah kena nak dunia, ya, aw imra'atin yankihuha, ataupun perempuan yang nak dia nikah. Sebab ada cerita ni, Nabi labelkan seorang tu dengan nama Muhajir Ummul Qais. Ya, dia hijrah nak bernikah dengan Cik Mek Ummul Qais dekat Madinah. Dapat tu Nabi letak nama tu Muhajir Ummul Qais, Nabi kata. Ya, maka hijratuhu ila ma hajara ilai. Hijrah tu ikut ke mana dia hijrah. Kalau hijrah kena Allah, dapatlah dia. Kalau hijrah kena makhluk, makhluklah dia. Ya, atau hijratuhu ila ma hajara ilai. Muttafaqun alaihi bainal Bukhari Muslim. Hadis sahih Bukhari Muslim. Maka daripada hadis ni ulama ambil, ya, jangan kita berpindah kalbi kita. Hijrah 2, satu hijrah zahir. Hijrah zahir tu Nabi kata la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada hijrah selepas Fathul Mekah, yang adalah niat dan jihad, tu yang ada. Tu. Jadi maknanya hijrah zahir, yang ni hijrah kita buat 2, hijrah batin, mana rohani. Dia pergi ke mana? Daripada makhluk kepada Allah ke daripada makhluk kepada makhluk? Kalau dia pergi Allah daripada makhluk ke tunjuk ke Tuhan, maka hijrah dia makbul, diterima. Kalau hijrah daripada makhluk kepada makhluk, itu hijrah dia munqati', terputus dan hijrah dia inqita', mana terputus. Tak sampai matlamat dia. Maka di sini dalam hadis ini menceritakan bahawasanya pindah tu kepada makhluk itu dipanggil ditegah, mamnu'. Dan naklah dijadikan oleh orang yang murid, mana orang yang ada iradah dalam kalbi dia tadi, kena atau mana murid. Orang yang dalam batin dia ada iradah. Ya, yang arada yuridu irada fa huwa murid wa zaka murad, kan? Ada tu. Naklah ada orang yang murid itu tinggi himmahnya. Ya, tinggi niat dia, tujuan dia dalam hidup dia ialah Allah. Tinggi hemahnya dan niatnya, hingga tiada ada baginya berpaling kepada yang lainnya, yang lain dari Ta'ala. Jangan hati dia, kalbi dia berpaling selain daripada Allah. Maknanya apa? Selain Allah makhluk. Dan hendaklah engkau jadikan di dalam tiap-tiap suatu dengan dia. Semua tu satu dengan dia, dengan Allah, tiada dengan nafsumu. Ya, semua sebab nafsu dia masuk semua kan. Semua gerak geri kita ada dia masuk. Bahkan dalam ibadat ada masuk. Ada semayang nafsu, ada zikir nafsu, ada mengajar nafsu, ada belajar nafsu, semua dia masuk. Lepas tu kalau kita tak tapis, ya bintan. Sebab penapis yang paling penyaring, yang paling saringan, yang paling hebat tasawuf.
sufi berjalan. Sebab itu dipanggil akhwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama tasawuf diikut semua tu. Akhwal itu dalam ilmu tasawuf dipanggil akhwal. Saringan paling hebat. Sebab tu kalau kita tak saring, jawab dia apa? Ambillah. Kalau kita buat kuih tak pakai ayak, orang ayak kita pakai apa? Tak perlu kuih tak tu, kuih Benjamin Jul ni. Tu boleh makan lagi. Kalau amal tak jadi, dia Tuhan tolak. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Tuhan tu cantik, dia nak benda cantik. Dan setengah benda yang mengotori dia cantik lah, niat tak bersih. Dia tak bersih, dia tolak. Tu ni. Sebab tu ulama kata apa? Man lam yataghalghal bihadil ulum mata musirran alal kabair wa huwa la ya'lam. Barang siapa yang tidak memantau, amati perjalanan tasawuf atau sir atau ilmu hakikat atau ilmu ihsanuddin ini, mata musiran alal kabair, dia mati dalam keadaan mengekalkan dosa yang besar-besar. Wa huwa la ya'lam, padahal dia tak perasan. Masuk riak macam mana masuk, macam mana nak tepih dia, macam mana kita nak bersilat dengan dia, tak tahu tuan. Hari dia masuk kita tak perasan. Masuk tak perasan, ni bahaya. Dia masuk, dia panggil ru'atul nafas, pandang diri dia masuk tuan. Selagi kita rasa diri kita, selagi dia masuk tuan. Lepas tu kan mula mengaku aku, ana, ambil lah. Dia panggil ananiyah. Yang sufi nak buang tu, ananiyah, keakuan tu buang. Dia nak pakai kediaan, hu. Dan firman yang maha tinggi, dia makan kami dan minum kamu. Kulu washrabu, makan minumlah kamu. Tapi wala tusipu, jangan menampoi. Dan jika adalah pada zahir itu memberi nikmat, maka bahawasanya dalam batin itu bala dan cuba. Zahir itu nikmat, makanlah, tapi dalam dia cubaan, makan kenapa? Kalau kita mengikut nafsu, terhijab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila telah engkau ketahui akan dia yang demikian itu, maka hendaklah engkau keluar daripadanya, kerana bahawasanya tiada dibilangkan barang yang lain daripada Allah dan Rasulnya. Mana hendaklah kita keluar daripada nafsu tadi. Sebab selain daripada Allah dan Rasul, tujuan kita kalau tak kena tu, habis semua tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua tu mardud, ditolak. Itu bahaya besar maknanya. Kemudian fanzur ila qaulihi alaihi salatu wassalam, fahijratu ila ma hajara ilaih wa tadabbar hadzal amr, wa tadabbar hadzal amr wa ilaihi turja'ul aqwan fafham haqqa fahmi in kunta za fahmin. Kalau kamu orang yang boleh faham, fikir baik-baik, tengok, renung baik-baik, kata Tuan Pengarang. Artinya maka tilik olehmu, panzur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, tengok pada sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka adalah pindahnya itu kepada yang berpindah ia kepadanya. Mana pindah tu diterima atau tidak, tengok kepindah di mana. Kalau dia kena Allah, diterima. Kalau kena lain, dia tolak. Dan bicarakan pekerjaan ini, mana ambil perhatian betul, dan kepadanya juga kembali segala akuan. Kepada Allah Ta'ala juga kembali segala makhluk. Maka fahamkan olehmu betul-betul dengan sebenar-benar faham, haqqa fahmi in kunta za fahmin, jika engkau mempunyai kepahaman. Kalau kamu faham, tengok betul-betul ni besar ni. Dan sejahteralah atas orang yang mengikut petunjuk. Sejahteralah atas orang yang mengikut akan petunjuk Allah Ta'ala. Wassalam ala manit, wassalamu ala huda. Salam maknanya ala manit taba'al huda, sejahtera atas orang yang mengikut petunjuk Allah Ta'ala. Mana wassalam. Baik, maka dia kata tilik olehmu kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adalah pindah je kepada yang dipindahkan kepadanya, dan bercara pekerjaan ini kepadanya kembali segala akuan. Maka faham olehmu semula faham, jika engkau mempunyai faham, dan sejahtera atas orang yang mengikut akan petunjuk. Yang ini fikirkan, sila tadabbur, perhati baik-baik Tuan Pengarang kata, fikirkan olehmu
perbezaan antara dua makam, orang yang berpindah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan antara makam orang yang berpindah ia kepada bahagian nafsunya. Dia buat ibadat tu tapi dalam tu nafsu dia. Ni bahaya kan. Ini yang sangat sulit, yang payah dikesan. Dia panggil da'ul udhan, ya. Mana penyakit yang sangat sukar nak diobati. Kita kalau sakit luar, gau-gau, gatal-gatal, senang kan, ambil ubat tepik tampal. Kalau main dalam, kanser, barang macam dia kena masuk kamera lah, masuk apa lah, kena bedah, kena patut belah. Oh, dah parah. Benda dalam memang dia besar. Sebab ni benda dalam tengok betul-betul berhenti. Kalau tidak, kita tak perasan. Banyak kan orang tak perasan kan. Bila dia takut pergi hospital, sekali pergi, berangkai dia, package dia. Jantung ada, pinggang ada, apa paru ada, dia terbalik termenung. Kalau digil dia tak nak pergi lah, jam terus, kena serangan jantung, habis terus. Itu jantung jasad, dia jam, kita mati. Ni jantung kalbi. Kalau kalbi jam ni, habis dah ni, putus hubungan dia Tuhan. Dan tidak ada paling bahaya besar bila kontak kita dengan Tuhan terputus. Sebab tu Syekh Bahauddin radhiyallahu anhu kata, radhiyallahu anhu, paling tidak dia kata kamu kena buat apa? Wukuf zamani. Kurang-kurang 1 jam. Kena wukuf zaman, mengikut tiap-tiap masa sejam. Tengok bergerak tadi, berjalan tadi. Jangan biarkan lebih sampai sejam. Kalau tidak, keras hati kamu. Itu yang nak keras. Bila keras dia lemah, tak ada rasa apa. Dia tak, kita ingat, lupakan Tuhan, dia tak ada rasa salah. Orang paling celaka, dia lupa Tuhan, dia tak rasa salah. Itu paling celaka manusia. Dia lupa Tuhan saja, tak ada apa. Oh, dia dahsyat tu. Kurang hajar dia, duduk muka bumi Tuhan, makan rezeki Tuhan, ambil nikmat Tuhan, menumpang bumi Tuhan, buat terlupa dengan Tuhan. Macam satu ada cerita dulu kan, seorang yang bila dia pun kan, dia terperangkapkan, ditawassul dengan amal kebajikan dia, yang terperangkap dalam apa, gua kan, tu hadis sahih. Salah satu daripada siapa dia, orang yang adalah dia mempunyai hamba, khadam, jadi jaga dia punya apa, kambing. Tiba-tiba upah dia tu dia tak ambil, dia lari. Jadi tuan dia tu pergi peliharakan upah dia sampai dah biak, dah beratus ekor lah. Satu masa dia sampai datang, dia kata pada tuan dia, mana saya punya kambing dulu? Tuan dia tunjuk, tu padang, sepenuh-penuh padang. Tuan jangan perli saya, dia kata. Jangan perli saya. Yelah, dia cerita, sebenarnya aku biak dah bertahun. Terima kasih lah, dia kaut semua kan. Seekor dia tak bagi kaut. Ni puaka. Orang tak kena jasa panggil. Apa? Dia kaut habis licin. Tak ada kau tinggal 10 ekor kan. Tak nak. Itu perangai kotor, hudu panggil. Macam ni kita ambil tumpang, menumpang, parkir, hina. Buat belagak pula, lupa Tuhan. Yang ini fikirkan olehmu perbezaan antara dua makam ni. Makam orang yang berpindah kepada Allah dan Rasul, mana kalbi dia sentiasa Tuhan. Dan orang pindah ikut nafsu biar nafsu perkara yang paling dia blok, kita jangan ingat ke Tuhan. Dengan sekira bahawa menjagakan permulaan hadis ni atas permulaan orang yang kamil, seperti bahawa menjagakan pada akhir hadis perjalanan orang yang di bawah. Allah. Mana kamil? Awal. Innamal a'malu binniyat likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa Rasul. Itu yang pertama. Fa hijratuhu ila Allah wa Rasul. Itu yang kamil. Siapa yang hijrah kena Allah dan Rasul, maka hijrah dia kena Allah dan Rasul diterima. Wa man kana hijratuhu di dunia, itu yang kedua. Wa man kana hijratuhu di dunia yusibuha aw imra'atin yankihuha, atau yatazawwaju, setengah riwayat. Macam nak dunia, pada dunia, nak perempuan, dapat perempuan. Maka hijrah dia kena ikut niat masing-masing. Sebab tu dalam perjalanan sufi itu betul kan, niat betul. Datang kerana Allah. Dia kata mukhrajah silkin wa mudkhalah silkin. Mukhrajah silk, tempat masuk benar apa? Yadkhuluna billah, dimasuk dengan Allah. Kalau mukhrajah silkin, keluar dengan betul apa? Dia keluar pun khurujukum billah, keluar dia pun dengan Allah. Betul. Semua tu billah. Seperti yang menjagakan pada akhir hadis ni, andin di bawah tu. Itu kurang dia
dia berhijrah kerana perempuan. Dan adalah menyebutkan dunia dan perempuan. Disebutkan dunia dalam hadis ni kan, pamangkanan hijratuhu lid dunya, satu. Kemudian yusibuha awim ra'atin, ataupun kena perempuan yang kihuha, dia boleh menikah. Disebutkan dalam hadis ini dunia dan perempuan sebab apa? Serta bahawanya perempuan itu setengah daripada dunia. Padahal kalau sebut dunia dah cukup dah kan, perempuan tu masuk, tapi kenapa dia sebut lagi? Itu maksud dia, itulah memberi faham bahawasanya yang dikendaki tiap-tiap suatu dalam dunia itu ialah syahwat. Perempuan tu syahwat, atau daripada harta tu dunia, tu yang kejauh. Dunia perempuan perempuan dia ada dua taraf. Betul dia jaga, tinggi martabat dia. Tak betul dia jaga, celaka besar. Kalau perempuan dia pandai jaga diri dia, maka martabat dia diangkat. Mar'atus salihah khairum minad dunya wa ma fiha. Perempuan yang salihah, harga dia lebih mahal daripada dunia dan isi dunia. Itu martabat itu angkat. Tapi kalau tak pandai jaga, dia perosak, mana aurat tak tutup apa semua, jadi macam-macam hal kan. Sampai tayar lori pun dia tukang pegang, iklan tayar lori tak tahu pasal. Gila dia orang ni. Tu daya tarik perempuan ni gila tu. Laki-laki bilang 1/10 tak boleh. 1674 nombor handphone keluar. Jawab pasal tak. Sebab tu dia punya cabaran kuat. Bani Israel jadi kufur sebab perempuan. Dalam Mukhtarul Hadis sampai kata laulan nisa na'ubidallah haqqa ibadati. Kalau perempuan ni tak ada atas dunia ni, kaum laki-laki dapat ibadat full 100%. Bermakna dia jadi pengganggu besar. Ada masa dia jadi pengganggu besar, lebay serban pun dicabut. Ada kala dia jadi orang yang dipuji oleh Ta'ala. Jadi dia pilih dua jalan. Bila diikat diri dengan Tuhan, dia selamat. Itu ringkas dia lah. Dia tak ikat diri dengan Ta'ala, dia babas. Dan hikayat daripada seorang laki-laki berkata, bagi syekhnya, dia kata apa? Wiridkan olehmu akan suatu wirid. Situ. Maka amarah syekhnya. Dia minta jumpa syekh guru dia. Syekh, wiridkan saya, ajarkan satu wirid. Maka marah syekhnya, katanya apa? Adakah aku Rasul mewajibkan segala yang wajib? Wajib dah ada, dah apa aku nak wajibkan lagi? Dan fardu semua dah siap, telah maklum, dan segala maksiat telah masyhur. Maka jadikan olehmu pada segala fardu peliharakan, dan bagi segala maksiat tinggalkan. Cukup tak? Yang Tuhan fardu kau buat, yang Tuhan larang kau tinggal. Habis. Dan peliharakan olehmu hatimu daripada berkenak kepada dunia dan kasih kepada perempuan. Dia lebihkan pada syahwat, selamat. Itu saja. Habis kita ambil zikir-zikir tu, itu lain cara, itu litaraki. Bukan atas jalan mewajibkan mengubah syariat, tak, membantu. Sebab tarekat dia menyokong. Kita nak bawa jalan syariat betul-betul, dia sokong supaya kalbi, sebab kalbi yang penting jaga. Dia selamat, semua selamat kan dalam hadis sahih. Dan redalah engkau daripada demikian itu pada yang dibahagikan Allah Ta'ala bagimu. Parda bima qasamal maliku fa innama qasamal ma'isyata bainana qasamuha. Parda bima qasamal malik, redalah apa yang telah dibagikan oleh qasam, pembagi yang sebenar. Qasam maknanya pembagi, qasim kan. Dia kata aja dia bagi batu panggil apa? Qasim. Qasim tu orang yang membagi. Dia bagi batu kan, dia bagi batu tak tahu terbalik pula batu kan. Itu panggil qasim. Nama dia pula Abu Qasim. Qasim betul kan. Bukan qasam. Fardha bima qasamal malik, redalah apa yang telah ditaksim, dibahagi oleh Malikul Muluk, Allah Ta'ala. Dibagi semua ada hikmat, ada banyak, ada sikit, semua ada hikmat tu. Qasamal ma'isyata bainana qasamuha, telah membagikan ma'isyah kehidupan kita oleh qasam, pembahagi yang maha adil. Atas kata fardha, reda. Itulah ubat dia. Jangan tak reda. Dia tak reda, juta pun tak cukup dan dia kejar lagi, pak kejar lagi. Lama ni mampu dengan duit dan tonggil kan. Terbaik tak bawa duit dalam kubur kan. Jangan jadi hamba. Sebab siapa yang jadikan diri hamba pada wang ringgit, dia makan sumpah Rasulullah SAW. Apa Rasulullah kata? SAW, ta'isha abdud dinar wadan, celaka dan binasalah
Orang yang merelakan diri jadi hamba kepada wang ringgit, matlamat kalau tak ada duit. Siang malam pagi petang dah berjuta pun tak cukup lagi, kerja lagi, hamba lagi, pum, tengok dia tu. Tu jaga tu Rasulullah sebut tu. Kan saya sebut tu ta'isha, kat mana bila qalbi dia ada benda tu, kita tak dekat siapa yang ada benda tu. Kalau ada tak, sebab tu jalan talekat dia penting, nak cuci dalam tu. Biar dia pandai jaga dalam tu, jangan dia maknanya tertambat selain daripada Allah Ta'ala. Maka jadikan olehmu bagi Allah Ta'ala itu syukur tu dia. Dan apabila datang bagimu yang kedukaan, maka jadikan bagi Allah Ta'ala itu apa? Sabar tu je. Bila dapat syukur, bila dia uji sabar. Lagi tinggi bila uji reda, itu lagi tinggi. Ya, reda lebih tinggi daripada syukur. Syukur ni ulama kata kalau orang gemuk jadi kurus. Ditahan kurus badan. Kalau syukur ni, kalau reda dia berkurus jadi gemuk. Sebab tu setengah dia buat kuning, sebab tu ulama besar, syekh besar dan perut besar dia, sebab dia reda dia. Dia makan reda dia kata, kau kurung kau makan sabar dia. Dia makan reda panggil. Dan adalah yang melazimkan atas demikian itu 4 perkara. Yang melazimkan akan perkara tersebut, kita boleh duduk betul di tangga dia, reda dengan apa yang dibagikan, sabar apa diuji, di 4 perkara tu. Untuk jadi hijrah kita diterima ni, tengok dalam perbahasan ni. Melazimkan demikian 4 perkara. Pertama, bersungguh-sungguh wara'. Sungguh-sungguh dengan wara'. Ada satu cerita kan, sahabat saya cerita, mak dia pesan kepada dia, kau carikanlah adik kau tu pasangan dia, tapi jangan cari orang-orang orang-orang kau cari warak dia. Orang nak cari warak lagi payah, kau cari, jangan cari orang-orang itu habis anak kau dikerja ni. Dia segak anak yang jaga kan, itu tanggungjawab paling besar. Kalau ibu bapa menikahkan anak perempuan ni kepada orang yang tak ada agama, dia melakukan khianat paling besar dengan anak dia. Khianat, kezaliman paling besar. Anak dia didik bagus-bagus, pergi-bagi kawan tu, togil dia buka je orang kawan tu. Banyak berlaku kan. Sebab dia datang kita besar, bawa lori balak kan. Orang tu aku besar, lori balak gitu. Lepas tu hanyut semayang, tidak. Ada setengah tempat lagi tu, saya dapat berita, gubernur tak perasan, ini jenis tak perhatiin kan, nak serah anak perempuan kita amanah besar dia tu, kepada bakal suami dia, cari yang bizatid din, ada agama. Kalau tidak, taribat yadak, bertanah tangan kamu, Nabi kata. Mana menyesal tak sudah. Dia silap pilih, rupanya anak dia pakai ilmu isi, pakai niat tadi, tak semayang, pakai niat. Apa hukum tu? Dia berzina dengan anak dia. Kalau anak keluar tu anak zina, dia tentera dajjal itu. Dia anak zina, dia tentera dajjal itu ni. Kalau dia tak didik betul-betul, dia jadi tentera dajjal dengan orang ayah zabillah. Sekarang bila nikah tak sah. Dia pakai niat. Bila niat maknanya dia menafikan syariat. Tapi syariat apa? Murtad hukum dia. Terpasah nikah tu. Dia duduk bersama lagi, takkan berat lagi je. Pakai niat. Entah kedara tak nak niat pula, makan niat dia. Kalau nak pergi Melaka pakai baju niat dia. Biar habis orang lagi tengok kau. Macam-macam pesen lain tak. Jaga tu. Amanah besar kita dah didik last sekali tu. Nak serah tu bukan senang tu ni. Kalau dia Kelantan, kalau dia pondok lah. Kalau dia pondok punya style, bila nak minang anak tu ayah tu ni, tanya kalau Batu Rahab boleh baca dia. Kena boleh baca, Ikam boleh baca, dia tanya. Kalau boleh tak ada apa, dia pergi tak pun tuan. Mas kahwin sebuah Quran. Kalau orang kampung pula, dulu lah orang Kelantan kan, paling kurang nak minang anak tu ayah kampung tu, pakcik tu tak terima Quran dah habis ngaji. Quran belum, baru sikit nak pergi ngaji dulu. Habiskan baru datang. Pakcik terima habis Quran. Bang, kau nak bawa anak orang Quran kau tak boleh baca, gila orang. Quran kitab Allah tak boleh baca, habis kau nak pimpin keluarga, nak pimpin orang. Itu jadi syaitan tu. Besar dia keluarga nak pimpin. Besok kena bertanggungjawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu pimpin, kamu akan disoal besok. Takut kita tak boleh jawab, dia nak bini lagi tak boleh jawab, kau berat gilanya. Itu kena didik betul. Itu saya orang Kelantan dulu dia tanya, tak ada duit, tak ada kau kerja apa. Kalau kitab kata, paling tidak pun kata Quran boleh baca tak? Boleh baca, alhamdulillah, tak apa. Pakcik timur dia kata kan.
Tak tanya kau gaji berapa angka ni. Maka kena tipu dia tu. Jangan macam hal dia. Kau ukur orang dengan dunia habis. Ukur dia dengan apa? Bizatiddin. Ya, taribat jadak. Kalau tidak bertanah. Tunkahul mar'ah didiniha wa di jamaliha, ya, lagi wali nasabiha, fazfar bizatiddin taribat yadak. Pasal kata dinikahkan perempuan, kita nak cari perempuan pakai isteri tu pertama tengok agama, ya, dia kuat pegang pada agama, nak pada Islam, insya-Allah tu boleh. Kemudian tengok harta, ya, dia orang kaya ke, kemudian tengok apa, jamal, cantik ke, kemudian tengok tu. Maka Nabi kata fazfar bizatiddin, pilih yang beragama. Harta dia kan habis, ya, cantik ni habis, umur 40-50 habis dah, masuk 50 jadi asam boy kan, sampai temerang dia cantik. Masuk 5 tahun dia jadi asam boy, dah kedut-kedut dia, ya, mampu tinggal tenggorak dalam kubur tu, jangan nak berlagak dengan cantik kau tu. Tak ke mana. Bahkan Imam Malik kata makro cari bini lawan-lawan tau, besok pasti bilik bini. Tak macam orang gila ni kan. Habis tu. Maka Nabi suruh fazfar bizatiddin, pilih yang beragama. Lagi agama dia lagi kuat, lagi cantik. Bina rumah tangga dengan agama, boleh cantik, ada berkat, ya. Ada satu cerita kelakar sikit tuan, so budak pondok dia pun mengaji kan. Dia mengajar kampung dengan boleh mengajar pun sudah 2 tahun 3 tahun mengajar kitab musalli ke berkat. Wah, seronok lawan tawar macam-macam. Tambah tawar ke bini pada nikah akhirnya. Bini nikah, wah, bakal Pak Mentua ni bagi dia seekor lembu. Dia seronok dah, seekor lembu dapat kan. Wah, dia bercakap tu orang kampung bagi gini, seekor lembu bagi. Alah, harga kau seekor lembu je. Terperanjat kawan dia, ingat tu kau tua hebat kan. Dia kata, alah sian, kau harga kau seekor lembu je. Terus senyap kawan tu bantai dia balik. Macam-macam gitu. Jadi fazfar bizatiddin, pilih yang ada agama, ya. Dunia bila hilang dan maka adalah yang melazimkan atas demikian tu 4 perkara. Pertama apa? Bersungguh-sungguh warak. Maka warak tu ada 2, al-war'u war'an. Az-zahir alla tataharraka illa lillah, wal batin alla yadkhula qalbahu illa Allah. Terus kata Syekh Muaz Ar-Razi radhiyallahu anhu, warak tu ada 2. Satu warak yang zahir. Apa zahir? alla tataharraka illa lillah. Dia tak bergerak, tak berjalan, melainkan semua kena Allah Ta'ala. Dia duduk kena Allah, dia bercakap kena Allah, dia buat semua kena Allah. Itu zahir baru kan. Yang ni baru kita tangkut tak lupa lagi. Ya, dan batin ada Allah yadkhula qalbah illallah. Bahawa kalbi dia tak masuk, tiap-tiap nampak dia melainkan Allah je. Bagi Allah, lepas Allah. Itu warak batin. Dua-dua kena ada tu. Bahawa dia selamat. Dan warak ni penjaga agama. Sayyidina Ali pernah buat spot check zaman khilafah dia. Ya, di Basrah dia cek orang yang mengajar surah masjid tu, dia tanya, kau bawa agama Allah kan? Aku nak tanya kau 2 patah je. Apa yang menyelamatkan agama Allah, apa yang menjahanamkan agama Allah? Kalau 2 ni soalan kau tak jawab, kau sila berhenti, kau jangan mengajar lagi. Ya, tak dapat salin tauliah, tak dapat lagi. Tak dapat tauliah kan. Tapi kita ni tauliah pun pelik juga kan. Melaka nak pergi mengajar orang lain, kena ambil tauliah lain kan. Nak suruh Johor, kena ambil tauliah Johor. Nak pergi mengajar mana? Pahang, ambil tauliah Pahang. JPJ tak buat macam tu lah kan. Kau buat JPJ, masuk test balik untuk JPJ. Johor masuk JPJ Johor lah. Oh, maut kata tu. Ya, apa tak sama ke agama Melaka dengan Johor, agama Melaka dengan Pahang dengan Perak, tak sama. Sama kan. Ini masalah kan, ada unsur politik kan. Takut sini lah kawan kontrol kawan. Yang dia boleh laju now gitu kan. Macam tu jadi. Sayyidina Ali senang dia. Dia tak tanya kau warna apa, hijau ke biru, kau tak tanya kan. Dia tanya apa, 2 patah je. Apa yang menyelamatkan agama, apa yang menjahanamkan agama. Sebab engkau bawa agama kan, nak ajar agama, kau kan tahu benda ni. Kalau kau tak tahu, tak payah mengajar. Ya, maka jawapan tu macam-macam lah. Maka jawapan yang sangat menyenangkan hati Sayyidina Ali daripada Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri dapat 2 je. Yang menyelamatkan agama al-war'u, warak ni. Ya. Dan yang menjahanamkan agama adalah at-tamu, sifat tamak. Ulama kalau tamak habis. Dan dia boleh timbang kilo kan. Orang bagi lebih habis dia terokok. Ya. Itu 2 perkara ni. Warak maknanya zahir dan batin ni. Pertama pada bersungguh-sungguh warak.
Dan kedua, membaiki niat. Sentiasa niat kita jaga. Sebab kita nak pakai niat dan semua urusan ibadat, hari-hari macam jenis ibadat kita buat, maka dia punya roh ibadat apa? Niat. Niat kena ikhlas betul jaga tu. Dan ketiga, ikhlas amal. Dan keempat, ya, berserta ilmu. Apa saja ibadat kena berserta ilmu. Ya, jangan buat ibadat tak ada ilmu. Yang ada lebay-lebay penipu banyak kan. Ya, dia jadi syekh waktu kata, kita tarik je. Tak payah belajar tu syaitan ni. Kau tarekat apa? 40 tarekat lebih. Kau tengok imam-imam tarekat dia perkarang kitab besar-besar. Naqsyaband kalau buka, ya Allah, besar-besar kitab tuan-tuan. Ya, ini Naqsyaband tadi kitab ulama tak ada pun. Kata ke parah. Ulama karang kitab untuk apa tu? Untuk beri maklumat kepada kita, jangan kita tersilap dalam perjalanan. Ya, ini dia kata tarik je. Kau macam-macam kau nampak. Kau masuk alam misal kau tidak sampai. Betul sampai dah tu gitu. Wah, kena no sampai gitu. Kau sampai pasal gesil gitu. Macam-macam tuan-tuan ya. Ilmu penting tu ni. Ya. Kalau tidak katakan Nabi letakkan al ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu tu imam bagi amal. Amal tu tabi' pengikut. Bermakna imam ikut makmum, makmum ikut imam. Imam dah diikut. Innama ju'ilal iman liyutamma tu kaedah dan solat jemaah. Bila dia jadikan imam untuk diikut. Ya. Bila iza raka'al imam raka' farka'u fawqa raka'. Termasuk gitu. Ini pepandu pada ilmu penting kan. Allah. Nampak akhir zaman ni fitnah banyak ni. Satakunu fitan fi akhir zaman la yanju minha illa bi ilmin. Tu hadis Nabi SAW. Akan berlaku fitnah di akhir zaman yang sangat dahsyat sehingga sahabat tak nak duduk zaman kita ni. Maka tak akan lepas seorang melainkan dengan ilmu. Sekurang-kurang ilmu tiga dia kenal. Itu adalah hadis sahih kan. Nabi jumpa tengah duduk sahabat, Jibril datang, fa'as nada rukbatai ila rukbatai, dia lagi ke lutut dengan lutut Islam. Dia kata panjang cerita. Di antara dia kata, ya Muhammad akhbirni anil iman, ya Muhammad akhbirni anil ihsan, ya Muhammad anil Nabi Islam, ya Muhammad akhbirni anil iman. Apa itu iman? Nabi kata al-iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sampai akhir. Dia kata sadaqta, benar engkau. Mana iman mesti dibina dengan pengenalan Allah Ta'ala. Para malaikat dan seterusnya, ulama susun kitab, ribu kitab. Itu masalah iman. Yang kedua masalah Islam. Nabi kata, dia tanya akhbirni anil Islam. Maka Jibril tanya. Jawab Nabi, al-Islam antashhada an la ilaha illa tuqimu salat ila akhir. Kau mengucap dua kalimah syahadat, dirikan sembahyang dan seterusnya. Ya, itu semua berhajat pada ilmu. Ulama sekarang beribu kitab masalah fiqh, usul fiqh, kaedah fiqh dan sebagainya. Dan last sekali akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan? Nabi kata anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Maka musyahadah dan muraqabah disebut itu. Kau ibadat solat kamu lihat, kalau tidak kau kena sentiasa merasa kau dilihat Allah setiap saat. Maka daripada ini timbul ni ilmu ihsanuddin, atau dipanggil ilmu tasawuf sir dan sebagainya. Beribu kitab ulama karang tu. Lalu 3 hari Sayyidina Umar jumpa Rasulullah SAW. Setelah tanya dia, kamu tahu siapa datang? Dia kata Allah dan Rasul a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui, ya Rasulullah. Rasulullah kata apa? Atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Yang datang kamu tu ialah Jibril. Dia mengajar kamu agama kamu. Apa dia agama? Al-iman, al-Islam, al-ihsan. Tu mengajar kamu. Mana sahabat diajar. Ni tak nak belajar, kau ada gila ke? Ya, banyak tuan-tuan ni jadi. Ya, zikir dia tak payah belajar kata. Sebab apa? Senang dia nak menipu kawan. Dia share kan. Anak murid tak payah zikir dia tak payah belajar. Jadi apa dia cakap pakai anggur. Ini masalah besar tuan. Banyak berlaku ni. Dia menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Dan macam ni dia sampai ke Rasulullah SAW. Macam ni dia dekat dengan Rasulullah SAW, sedang dia berjalan tak ikut jalan Rasulullah SAW. Jaga tu. Tu banyak setengah syekh lah ya. Kalau Syekh Abdul Rashid, banyak lagi guru. Dia kena dikatakan hikam boleh bayar kan. Ketat kita bayar. Syarat-syarat ketat. Kalau Syekh ulama besar, wali besar di Mekah, Syekh Syafi'i lagi pula tu dia istiharah terus. Ya, kalau nak tengok di istiharah, tengok boleh layak tak ambil. Ya, atas setengah guru syarif ketat. Ada setengah guru pak dia setiap test. Kalau datang dihambat, balik, siapa panggil kau ni? Kau besok datang tuan Syekh ni. Balik. Apa 10 kali kawan baru dia bagi. Dia nak test betul sebab takut ambil lepas tu tak beramal. Semangat ti ayam.
Ambil buat ramak nak ambil lepas tu tinggal. Benda mutiara jangan buang, tu bahaya. Ya. Tapi ada setengah pula yang dia membuka jalan mudah. Kita siapkan dia jalan ni, perompak dia bagi kan. Dia tangkap perompak dia baik terus. Dengan nur baik cepat dia berubah jadi baik, dia pun belajar cari ilmu, menambah ilmu pun ada juga. Dia susun tu macam saya cara lah. Tapi yang penting tu lah, ya. Ilmu tu nur, jaga tu. Dan tiada dah sempurna bagimu sekalian itu. Ya. Semua yang dibahas tadi melainkan dengan bersuhbah, bersahabat, saudara yang saleh, syekh yang memberi nasihat. Kerana inilah isyarat mu'alif dengan kata yang akan datang, ya. Jadi suhbah ni penting, dan persahabatan, mana berguru atau bermursyid yang kamil, itu setengah daripada apa? Benda yang sangat penting, ya. Dulu tasawuf tuan dia belajar cara suhbah, ya. Ngaji duduk guru ajar tu, dia train terus. Tapi dia kena memandangkan ilmu ni penting. Jadi Imam Ghazali dia tulis kitab dia Ihya, dia masuk ke semua sekali. Dalam Ihya ada Usuluddin, dalam Ihya ada fiqh, dalam Ihya ada tasawuf. Sebab manakah benda ni penting dicantumkan, ya. Imam Ghazali cara dia tak sama orang lain. Fiqh dia karang kitab fiqh besar-besar, tapi fiqh semua. Kalau Usuluddin, kalau tasawuf, Imam Ghazali dia buat cara dia sendiri, ya. Dalam kitab dia dicantum 3 tadi, ya. Lepas tu kalau Ihya mengaji pun cukup tu, ya, untuk pakai diri lah kan, lebih pada tu lagi lah. Kalau saya salikin tu pun faham tu pun dah cukup. Fiqh dia awal, Usuluddin pada di pangkal tu, ya. Itu memandangkan benda tu penting, ya. Itu Hujatul Islam Al-Imam Ghazali tulis sebenarnya. Jadi oleh suhbah ada benda yang penting. Kalau kita baca, kita sembahyang Jumaat, apa di antara ayat keluar biasa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang beriman, bertakwa kamu ta'ala, kemudian kunu ma'as sadiqin, naklah kamu berserta dengan orang yang siddiq hati dengan Allah. Kalau lain kita sekarang siapa yang tinggal tentang para awliya, para arif billah yang duduk tanggap Tuhan, siddiq hati dengan Tuhan, ya. Nabi Rasul kita tak jumpa dah, yang tinggal ujung-ujung cari, ya. Tu ayat Quran. Kalau dalam hadis Nabi kata khiyarukum man zakkarakum billahi ru'yatuh wa zadakum fil ilmi mantiku. Orang yang terpilih di kalangan kamu siapa dia? Man zakkarakum billahi ru'yatuh. Mereka yang mana engkau jadi ingat akan Allah apabila engkau lihat dia je. Kita lihat wajah zahir atau wajah batin dia. Kita lihat zahir dia atau rohani dia, pap, hati kita karir dengan dia. Itu dipanggil rabitah. Ya, itu panggil rabi. Kita tengok dia, hati kita ingat Tuhan. Cari orang macam ni. Kalau tengok dia nampak projek, itu tak payah. Macam mana? Ada masuk sih. Oh, masuk yang kau kerja. masuk neraka sudah tu. Ya, tu. Tengok dia, ingat Tuhan. Ada orang yang cari. Cari intan, kalau jumpa, bolehlah bersohbah dengan dia. Kau ingat, pandang wajah hati, sama ada wajah zahir atau wajah rohani. Sebab tu perjalanan ni sentiasa disuruh murakabah. Dia suruh apa? Rabitah dengan mursyid. Tangkat kuat tu. Badai pancaran nur sampai ke atas. Sebab mursyid dia penting, dia punya berat tentang di qalbi kena sentiasa dengan mursyid atas. Ya, mursyid atas dengan atas sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pancaran nur dia kan. Nabi itu. Jadi makna persahabat penting. Sebab kita tengok kan kadang budak-budak tu tengok jahat betul. Sampai orang kampung panggil dia Dajjal. Dia raib 10 tahun hilang. Tengok dah mengajar. Rupa dia pergi luar, dia berkawan kena pula dengan orang saleh, orang mengaji, dia pergi mengajar. Orang tak tahu pergi mengajar, dia pergi mengaji, balik-balik dah mengajar orang ni. Dulu orang panggil dia Dajjal. Kan sebab apa? As-suhbah. Ada pula orang cukup baik, tengok dah tangkap, rupanya Satgam. Ada benda ni. Sebab Tuhan kata anak kita ni jangan kita puji. Anak kita ni kita doakan je. Ya, ada orang dia puji anak saya bagus, anak saya jaga. Lain kena tangkap tu mengantuk kat tu, rupa dia isi gam dalam bilik rumah dia. Jaga tu. Sahabat tak seperti sekarang sahabat hujung jari kan. Dia tak satu dunia dia raya orang. Ya, dia jaga tu. Sebab sohbah penting. Dia sengaja daripada membantu. Maka sohbah kalbi kita dengan orang atas. Ya, di keadaan Syaban banyak tu. Dia murakabah maknanya apa? Dia fanak syekh, ada fanak dengan Rasulullah, tu fanak ke atas. Ada rangkaian banyak, rangkaian yang khusus daripada Lataib 7 Rasulullah kepada kita, Lataib Syekh Bahauddin kepada kita, Lataib Mursyid kepada kita, banyak rangkaian nur panggil.
Itu di antara cara murakabah nur, ya macam-macam cara dia tu lah. Tujuannya pun nak suntik dalam dia, banyak lagi tadi. Buka kita tak Arab macam-macam lagi bahasa. Allah karim. Abilah tu. Kemudian dia kata la tashab man la yunhiluka halu wa la yadulluka ma Allah maqal. Kamu jangan bersahabat mereka yang tidak membangkit kamu dan halnya dan tidak menunjuk atas Allah Taala perkataan dia. Mana orang ni kalau perkataan dia tak menunjuk pada Tuhan, akhlak kelakuan akhwal dia tak menunjuk Tuhan, kau jangan buat sahabat dia. Orang macam ni kita buat kenalan saja. Kenalan lain kenalan jumpa lebih kurang, nak belanja teh, tanya khabar lebih kurang, itu kenalan. Kenalan kena banyak sebab mesej ke Islam nak sampai. Tapi sahabat jangan, sahabat tu betul ni yang cukup kuat. Kita dengan dia, orang panggil apa, kalau nak tengok dia tengok kita, nak kenal dia tengok dia, kan? Nak kenal A tengok B, tengok B. Makna dia apa? Budak-budak pelanggan panggil apa? Ngam. Dia ngam. Ya, sebab Quran kata kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap puak dia setuju dengan dia, tiap-tiap orang tersenain dia. Dia kalau ahlillah dia setuju dengan ahlillah. Ya, kalau ahli akhirat dia setuju, dia syok dengan ahli akhirat. Kalau ahli dunia dia syok ahli dunia. Cara dia ni. Ya, jadi cari orang yang jalan ahlillah supaya kita mudah sampai ke hadirat Allah Taala. Kemudian la tashab wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa Allahumma ighfir lana wa ma sallallahu fa inna khairan kulli. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillah. Ya Karim.